Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Semua sihat ke hari ni? Puasa-puasa ni, sedar tak sedar kita sebenarnya dah masuk, orang kata hampir minggu yang ke bulan Ramadan ni. So, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi datang untuk kita punya Zoomina pada hari ini. Okay. Macam yang Cik Haris cakapkan tadi, hari ni kita punya Zoomina kita berkaitan dengan formula tambah baik sahajudah garam buluh. Okay, jadi pada hari ini saya nak share apa yang ada, apa yang baru mengenai kita punya garam buluh ni. Okay. Jadi sebelum tu kita nak tunggu mungkin lagi beberapa minit lagi. Saya nak minta anda semua untuk apa yang belum masuk tu, okay? Sebab tajuk hari ni, walaupun garam buluh ni adalah satu orang kata best selling produk dekat Shop ni lah antara produk-produk yang famous dah berapa puluh tahun dah yang ada dekat Shop ni, tapi disebabkan kita keluarkan formula tambah baik dalam garam buluh kita. So hari ni sebab itulah kita nak berkongsi sikit apa kelainan, apa keistimewaan yang ada dekat garam buluh kita yang kita keluarkan untuk tambah baik ni. Okay, apa benda yang kita tambah baik dan apa orang kata kebaikan yang anda boleh dapat daripada minum garam buluh ni. Okay, jadi saya akan start slow-slow lah. Jadi kita punya panel pun dah ready, panel yang dekat kita punya chat box ni. So sepanjang saya punya talk ni, kalau macam anda semua ada apa plan, okay, boleh tanya dekat ruangan di bawah. Jadi semua orang dah ready ke? Okay. So saya harap waktu-waktu sekarang ni bukan waktu-waktu yang macam orang kata mata dah kuyup, mengantuk, okay. So saya harap semua orang boleh energetik dan juga bagi orang kata bagi tumpuan dekat sepanjang talk ni insya-Allah. Okay, jadi semua dah ready ya? Okay, kalau semua dah ready, kita nak slowly mula kita punya Zoom pada hari ni, okay? Okay, jadi sebelum kita mulakan, right? Okay, so saya tengok kita punya participant pun dah semakin masuk, dah semakin bertambah sikit-sikit. So saya harap kalau siapa yang belum join lagi tu boleh ajak rakan-rakan ya untuk sama-sama kita hadir kita punya majlis ilmu pada hari ini, okay? Alright, jadi tajuk kita pada hari ini kita nak merungkai kehebatan apa yang hebat sangat di sebalik formula tambah baik sahajidah garam buluh ni. Apa ada di sebalik garam buluh yang kita baru sahaja keluarkan ni dan juga berbanding dengan formula garam buluh yang sebelum ni. Okay. Jadi semua orang boleh tengok dekat skrin sekarang ni, boleh tengok lah. Okay, yang pertama sekali dari segi dia punya packaging dia sangat-sangat orang kata sangat trendy, sangat modern Tapi kita akan masuk dengan lebih lanjut. Sebentar je lagi saya akan kongsikan dengan lebih lanjut lah apa orang kata apa upgraded ataupun apa improvement yang kita buat dalam kita punya garam buluh yang baru ni. Okay. Jadi saya harap semua orang kekal bersemangat walaupun kita semua puasa untuk kita dengarkan dengan lebih lanjut dalam talk kita pada hari ini. Okay. Alright. Jadi kita akan mulakan dengan kita punya konsep atau iaitu mineral. Okey, jadi kita tahu salah satu elemen yang sangat-sangat penting dalam kita punya garam buluh ni sebab dia kaya dengan mineral. Dia kaya dengan mineral semula jadi. Tapi semua perlu tahu yang sebenarnya mineral ni dia jadi secara semula jadi dekat muka bumi. Okey, maksudnya badan kita tak boleh hasilkan mineral. Okey, salah satu cara untuk dapatkan mineral hanyalah daripada kita punya pemakanan. Sebab mineral ni dia jadi secara semula jadi dekat muka bumi ni Kalau tak ada mineral, okey, kalau tak ada mineral dekat kita punya bumi ni, memang kita orang senang cakap kita punya sistem takkan ada. Okey, kita punya ekosistem semua ni takkan terjadi kalau tak ada mineral. Okey, jadi sepanjang talk ni nanti anda akan selalu dengar saya akan ulang perkataan mineral dan juga unsur surih. Okey, jadi sebelum tu kita semua kena tahu dululah apa yang dimasukkan dengan mineral, apa dimasukkan dengan unsur surih. Jadi mineral macam semua orang tahu, mineral ni adalah satu orang kata satu benda yang terjadi secara semula jadi dekat muka bumi ni. Okey, itu adalah mineral.
Unsur surih pula, kalau dalam bahasa Inggeris dia dinamakan trace element, trace element ataupun unsur surih. Unsur surih ni sama juga macam mineral, dia terjadi secara semula jadi juga. Tapi badan kita perlukan sikit je unsur surih ni. Okay? Mineral badan kita perlukan dengan banyak. Unsur surih ni badan kita masih perlukan, tapi badan kita perlukan sikit je unsur surih ni. Tapi masih walaupun kita perlukan sikit, kita memang tak boleh buat sendiri unsur surih ni. Unsur surih kita hanya boleh dapatkan melalui alam semula jadi. Okay? Contoh unsur surya, okay, kalau macam contoh mineral yang terjadi sendiri dekat muka bumi ni macam kalsium, okay, fosforus itu adalah antara mineral-mineral yang terjadi sendirilah. Okay, kalau unsur surya pula contohnya yang kita perlukan, yang kita hanya dapat daripada alam semula jadi ni macam zat besi, okay, kuprum, itu adalah contoh-contoh unsur surya lah, okay. Tapi jangan risau kalau macam yang tak clear ke apa, nanti sepanjang Zoom nanti kita akan belajar dengan lebih lanjut kenapa pentingnya mineral ni untuk kita punya badan kita. Okay? Alright. Okay, jadi macam yang saya cakap tadi, satu benda yang semua orang perlu tahu adalah badan kita ni, kita tak boleh hasilkan mineral dengan sendiri. Nak tak nak, kita kena dapatkan juga mineral ni daripada kita punya pemakanan kita sendiri. Okay, nak tak nak memang kita kena ambil makanan juga baru kita boleh dapatkan mineral ni. Antara orang kata sebab kenapa kita tak boleh hasilkan sendiri mineral ni, sebabnya apa? Sebab mineral ni, macam saya cakap tadi, mineral ni dia hanya terjadi dekat orang kata dekat permukaan bumi ni, okey. Jadi salah satu cara nak dapatkan mineral ni, kita kena makan sama ada buah-buahan, sayur-sayuran dan juga daging. Sebabnya apa? Sebab buah-buahan, sayur-sayuran ni bila kita tanam, tanah tu sendiri ada mineral. Jadi mineral daripada tanah tu, okey, mineral daripada tanah tu dia akan serap masuk ke dalam buah-buahan, masuk ke dalam sayur-sayuran. Jadi bila manusia makan buah-buahan ni, dia dapat sekali, okey, secara tak langsung semua mineral yang dia dah diserap tu dia akan makan sekali. Okey, sebab itulah badan kita tak boleh hasilkan sendiri. Kita kena dapatkan juga daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okey, tapi tak semua buah-buahan, tak semua sayur-sayuran dia punya kandungan mineral dia sama. Dia tak semestinya kalau macam kita makan sayur A, tak semestinya dia punya mineral sama dengan sayur B, macam itulah. Okey. Dan contoh sayur-sayuran yang kaya dengan mineral ni macam antaranya macam kacang, okey. Kacang ni memang semua orang tahu, memang dia kaya dengan mineral. Selain daripada kacang, brokoli, apa lagi, kobis, okey. Even telur ayam pun dia memang sumber dia punya mineral pun sangat tinggi. Sebab itulah kalau kita ni manusia ni, kalau kita setakat badan kita yang keluarkan memang tak boleh. Kita kena ambil juga daripada sayur-sayuran dan juga buah-buahan ni. Okay? Jadi itu antara buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang memang tinggi dengan mineral dia. Okay? Sebab tu tambah-tambah kalau macam Mak Saleh kan, diorang memang suka ambil buah-buahan ni macam sayur-sayuran ni macam brokoli ke ataupun kobis semua ni untuk diorang jadikan makanan harian. Sebab benda ni semua kaya dengan mineral. Okay? Alright. Jadi macam yang saya cakap tadi, memang disebabkan kita ni kena bergantung juga dekat kita punya pemakanan. Memang kalau kita nak dapatkan mineral untuk badan kita tu memang kita kena makan juga. Kena makan sayur, kena makan buah-buahan. Okay? Tapi yang menjadikan masalah dia sekarang ni adalah bila kita tanam kita punya sayur-sayuran, bila kita tanam kita punya buah-buahan, semua nutrien daripada tanah tu dia tak semestinya dia akan dapat serap dengan elok dalam buah-buahan tu, sebab sekarang ni teknik pertanian kita dah jadi semakin agresif. Jadi sebab itulah walaupun buah-buahan, walaupun kita punya sayur-sayur ni dia memang kaya dengan nutrien, tapi tak semestinya orang kata nutrien tu dia banyak. Sebab kita punya teknik pertanian kita tu yang salah. So bagi senang cakap ataupun nak bagi senang kita gambarkan macam ni lah. Katakanlah kita ambil satu biji tomato. Kalau kita ambil satu biji tomato 20 tahun lepas, satu biji tomato tu 20 tahun lepas dengan tomato yang sekarang. Nak cakap yang tomato sekarang ni dia punya nutrien dia tu dah semakin kurang adalah
kalau kita nak dapatkan khasiat satu biji tomato yang 20 tahun lepas, kita kena makan 5 biji tomato yang sekarang. Okay, so dekat situ kita boleh tengok dia punya khasiat dia tu walaupun pokok yang sama, walaupun sayur yang sama, tapi dia punya khasiat, dia punya mineral dia tu dah berbeza. Sebab tanah tu sendiri, okay, tanah tu sendiri nutrien dia dah semakin kurang, okay. Sebab itulah kalau macam contohnya tom yum yang dalam tom yum kan contohnya kan kita akan letak tomato kita tu. Tomato tu sendiri kan memang dah banyak khasiat. So bayangkan tomato yang kita makan sekarang dengan tomato yang kita makan 20 tahun lepas, dia bukan tomato yang mineral dia sama lagi dah. Okay, kalau macam 20 tahun lepas biji pun dah cukup. Tapi kalau sekarang ni, zaman moden sekarang ni, kena ambil sampai 5 biji ataupun kadang-kadang lebih, barulah dia punya mineral yang kita dapat tu sama banyak. Okay, so bukan tu saja sebenarnya, dia sebenarnya banyak lagi dia punya faktor-faktor dia. Dan juga kalau macam anda semua perasan ni, memang zaman sekarang ni kita semua nak benda laju, kita nak semua benda tu laju. Okay, even kita punya pokok-pokok yang kita tanam pun kita nak dia tumbuh laju. So bila kita nak dia tumbuh dengan laju, okay, dia tak boleh tumbuh dengan semula jadi, sebab itulah kita letak kimia, baja kimia, kita letak orang kata racun serangga, pest control tu sendiri. So benda-benda yang kita letak ni sebab kita nak sangat dia tumbuh dengan cepat. Sebab itulah benda-benda ni semua secara tidak langsung dia akan kurangkan mineral content. Dia akan kurangkan kandungan mineral dalam sayur-sayur kita. Okay, sebab itulah sayur ataupun macam saya cakap contoh tadi tom yum lah. Okay, tom yum yang kita makan sebab bulan puasa ni kan. So contoh kita bagi pun semua lauk-lauk lah. Okay, kita ada lagi berapa jam? Lagi 4 jam dekat puasa. Okay. Jadi makanan yang kita makan walaupun ada sayur, walaupun ada buah-buahan tu, tak semestinya sama apa yang kita makan dulu, dia punya kandungan mineral dia tu. Okay, sebab memang zaman sekarang punya teknik pertanian, dia memang even kajian pun menunjukkan kadang-kadang sampai 40% kurang mineral daripada kandungan mineral yang zaman dulu. Okay, zaman dulu memang kalau tanam apa, makan buah yang fresh tu memang mineral dia banyak. Tapi zaman sekarang ni ambil buah tu pun tak semestinya dia punya mineral dia sama. Okay, sebab itulah kalau kita tengok macam dekat pasar sekarang ni macam kadang-kadang sayur atau buah tu kita tengok cantik je warna dia, licin, elok. Okay, kadang-kadang tu sebab dia pakai baja-baja kimia, sebab dia nak bagi tumbuh dengan cepat. So benda tu semua dia memang akan kurangkan nutrien, dia akan kurangkan mineral-mineral dalam sayur-sayuran yang kita makan tu. Okay, jadi tak semestinya cukup lah apa yang kita makan tu. Kalau zaman dulu ya mungkin cukup, zaman dulu apa yang kita makan memang selamat 100%. Tapi kalau zaman sekarang ni sebab kita semakin moden, teknologi pun semakin moden, jadi sebab itulah kandungan mineral, kandungan nutrien dalam kita punya buah ataupun sayur ni dah semakin berkurang. Okay. Jadi sebab itulah bila dah jadi macam ni bila kita ada pertanian moden sekarang ni, orang panggil modern agriculture ataupun farming sekarang ni. So kandungan mineral dalam sayur-sayuran semua tu dah semakin berkurangan. Jadi akibat dia, okay, semua mineral-mineral ni sebab dia tak dapat serap dalam kita punya sayur contohnya. So contohnya kita tanam carrot contohnya. Okay, so kita harapkan dalam carrot kan macam banyak mineral tu kan. Jadi kita ingatkan semua mineral ni dah diserap masuk dalam carrot. Tapi sebenarnya sebabkan ada semua baja kimia, pest control semua tu, jadi dia susah nak serap masuk. So akibat dia semua mineral ni ataupun unsur surih ni dia jadi orang kata wasted, dia jadi rugilah. So dia akan pergi ke laut, pergi ke gunung, okay. Jadi itu perbezaan dia lah, okay, apa sayur-sayuran yang kita makan zaman dulu dengan sekarang. Zaman sekarang ni kalau kita ingat sayur yang kita makan tu cukup, tapi sebenarnya kadang-kadangnya tak. Kena tengok juga, kena tengok macam mana dia ditanam tu. Kadang-kadang kalau kita tanam sendiri tak apalah, kita tahu kan. Contohnya macam cili ataupun apa yang senang lagi kita tanam, macam pokok-pokok yang kita tanam sendiri, sayur kobis ke. So benda tu kita tahu, okay. Ataupun ulam-ulam lah, senang cakap ulam-ulam pun banyak juga mineral sebenarnya. Ulam-ulam yang kita tanam sendiri, kita tahu itu memang selamat sebab kita yang urus. Tapi kalau kita pergi beli dekat pasar raya, kita beli dekat market, kita tak tahu macam mana dia orang buat, kita tak tahu macam mana dia orang uruskan pokok tu. Okay, jadi mineral dia mungkin dah tak sama dan juga dia akan dikurangkan lah mineral dia. Okay. Jadi
Sebab kita memang nak tak nak kita memang perlukan juga mineral ni untuk kita punya badan kita ya. Memang kalau tak ada mineral ni badan kita memang tak boleh berfungsi. Okey. Jadi salah satu benda penting yang kenapa perlunya mineral ni, kenapa kita manusia ni perlukan mineral, sebab mineral ni kalau tak ada mineral, kita punya badan kita tak boleh nak send signal. Okey, signal-signal yang ada dekat dalam badan kita ni kita perlukan mineral. Jadi disebabkan itulah kalau kita tak makan mineral yang cukup, memang kita punya orang kata kita punya sistem tubuh kita ni tak boleh berfungsi dengan elok lah. Okey, sebab mineral-mineral dalam tu tak cukup. So kita ingat kita makan dah cukup sebenarnya, tapi sebenarnya dia punya kandungan mineral tu tak sama macam yang kita harapkan. Macam itulah konsep dia. Okey. Jadi macam boleh tengok sekarang dekat skrin sekarang ni, kita punya bahagian badan, memang Tuhan jadikan bahagian badan kita, setiap badan, setiap bahagian tu dia perlukan kandungan mineral yang berbeza. Okey, lain tempat dia perlukan kandungan mineral yang lain-lain lah. Okey, contohnya macam kita tengok sekarang ni dekat bahagian brain kita, kita punya otak, kita perlukan magnesium, potasium, okey. Jadi kalau dekat bahagian darah pula kita perlukan zat besi, kita perlukan iron, okey. Jadi setiap bahagian badan kita sebenarnya memang kita dah orang kata dah diatur lah untuk ada mineral-mineral yang lain dekat badan kita untuk berfungsi. Kalau kita tak makan cukup mineral ni, memang kita punya fungsi badan kita tu akan merosot lah, okey, sebab tak cukup mineral, okey. Jadi salah satu benda yang sebenarnya bagi saya lah, ni pandangan pendapat peribadi saya, orang kita ni kita selalu abaikan mineral ni. Sebab kita selalu ingat macam okey, benda penting untuk badan kita macam vitamin. Tapi sebenarnya mineral ni dia sama penting dengan vitamin. Okey, kalau tak cukup mineral dekat badan kita ni, sebenarnya banyak penyakit yang kita boleh dapat. Cuma yang membezakan sebab dekat bahagian badan kita ni, kalau kita tak cukup mineral, kadang-kadang dia punya simptom tu ataupun tanda-tanda gejala tu kita tak nampak dengan jelas, dengan obvious. Tapi kalau macam tak cukup nutrien lain, mungkin tanda-tanda tu jelas, okey. Sebab itulah kita sekarang ni kita selalu sangat abaikan mineral ni. Kita ingatkan macam alah, mineral ni macam tak ada apa-apa sangat lah, mungkin benda lain lagi penting. Tapi sebenarnya tak. Mineral ni dia sama penting dengan semua nutrien ni. Sebenarnya banyak penyakit-penyakit yang kronik, banyak penyakit-penyakit yang serius, sebenarnya dia bermula daripada benda-benda kecil macam mineral ni lah. Bila kita start makan mineral tak cukup, okay, bila badan kita tak cukup mineral, so dia akan lama-lama dia akan melarat, dia akan menyebabkan banyak lagi penyakit, okay. Tambah pula zaman sekarang ni, kita makan kadang-kadang tak ingat. So makan tak jaga so dengan badan tak cukup mineral lagi, dengan kita punya pemakanan kita yang orang kata dah orang kata tunggal langgang. Jadi badan kita ni, sebab itulah badan kita ni dia cepat orang kata macam cepat merosot dia punya fungsi ataupun cepat rosak lah, senang cakap. Sebab pemakanan kita tu sendiri. Kita yang bertanggungjawab untuk badan kita. Okay. Jadi sebab itulah macam banyak doktor-doktor yang mereka selalu kongsikan apa yang kita makan tu dia sebenarnya dia yang bertanggungjawab untuk badan kita. So we are what we eat. So kalau kita makan tak cukup lah badan kita nak berfungsi. Macam itulah. Okay. Sama juga dengan mineral. Kalau badan kita ni tak cukup mineral, so badan kita, kalau kita ni makan tak cukup mineral, okay, so badan kita ni pun nak berfungsi tak boleh dengan terlalu sempurna lah. Sebab kita tak supply dengan mineral-mineral kat badan kita ni. Okay. Jadi bila kita tengok dekat gambar dekat skrin sekarang ni boleh tengok memang mineral dia berbeza untuk setiap organ kita. Untuk setiap organ kita memang perlukan mineral-mineral yang berbeza. Okey. Jadi itu apa dia punya konsep lah mengenai mineral. Jadi sekarang ni semua boleh faham kenapa pentingnya mineral tu sebenarnya. So benda pertama yang memang orang kata kenapa penting sangat mineral ni, sebab badan kita tak boleh nak hasilkan mineral tu. Jadi kita memang kena ambil daripada pemakanan juga mineral tu sebenarnya. Sebab macam kalau kita tengok balik dekat slide ni contohnya kalau tak ada contohnya, kalau kita tengok dekat bahagian brain contohnya, kalau kita tak cukup magnesium, kita punya brain pun dia akan tak boleh berfungsi dengan elok.
Tapi macam mana nak dapatkan magnesium tu? Magnesium tu kena dapatkan daripada makanan yang kita makan. Okey, jadi apa yang saya nak highlightkan dekat sini ialah kalau kita sendiri yang makan tak cukup mineral tu, badan kita memang dia akan, orang kata lambat laun, dia akan tunjukkan tanda-tanda yang dia punya fungsi dia dah semakin merosot. Okey, jadi kena ingat hari ni. Okay, sekejap lagi mungkin nak pergi berbuka, kena ingat apa yang kita makan tu sebenarnya dia akan menentukan kita punya kesihatan kita. Ambil mineral tak cukup, memang tak cukup lah untuk badan kita nak berfungsi. Okay, itu dia punya konsep dia. Okay, jadi sekarang semua jelas ni. Kalau saya laju sangat ke apa boleh bagi tahu, ataupun kalau ada soalan boleh bagi tahu dekat kita punya chat box. Okay, sebab sekarang ni saya nak masuk dekat kita punya sahajidah garam buluh. Okay, jadi kita tahu dekat sahajidah garam buluh ni memang dia punya kandungan mineral dia tu memang sangat-sangat, orang kata sangat padat lah. Okay. Jadi sebab itulah kita ni sebenarnya bila kita bawa masuk garam buluh ni, sebenarnya sebab kita tahu garam buluh ni dia memang, orang kata dalam dia sendiri dah ada banyak mineral. Jadi kita sebenarnya bila kita ambil pengambilan garam buluh ni, dia sedikit sebanyak dia sebenarnya boleh tolong untuk supply mineral dekat badan kita juga. Sebab macam yang saya cakap tadi, badan kita memang kita kena dapatkan daripada makanan, okay? Daripada sayur-sayuran, daripada buah-buahan. Sebab diorang serap mineral daripada tanah tu. Jadi sebab itulah bila kita bawa masuk sahajidah garam buluh ni, kita sebenarnya kita boleh tolong, okay? Kalau siapa yang ambil sahajidah garam buluh ni, dia sebenarnya boleh tolong untuk supplykan mineral-mineral dekat badan kita. Sebab kita tahu badan kita ni memang kena ada mineral yang cukup, okay? Baru boleh berfungsi. Jadi bila kita ambil makanan yang memang makanan tu sendiri dah kaya dengan kandungan mineral, jadi dia akan tolong badan kita untuk berfungsi dengan lebih elok. Okay? Jadi kita akan pergi dengan lebih lanjut sebentar lagi macam mana garam buluh ni dihasilkan. Tapi sebelum tu, okay. Macam yang semua orang tahu, memang garam buluh dekat sahajidah IO ni kita ambil yang tulen daripada Korea. Maksudnya kita memang import daripada Korea. Okay? Memang orang kata kalau garam buluh ni yang famousnya memang Korea. Korea tu sendiri adalah negara yang memang diorang semua agung-agungkan garam buluh sejak daripada dulu lagi. Okay? Jadi sebab itulah kita percaya yang sumber garam buluh daripada Korea ni dia memang a good one. Jadi sebab itulah kita ambil untuk sahajidah IO ni, kita ambil kita punya garam buluh daripada Korea. Tapi apa yang membezakan kita punya garam buluh yang sebelum ni dengan garam buluh yang sekarang adalah kita ada satu teknologi yang kita upgradekan teknologi tu. Okay? So nama teknologi tu adalah intense high heat. So sekejap lagi saya akan kongsikan apa itu intense high heat dan juga apa dia punya, orang kata, konsep dia macam mana intense high heat ni berfungsi. Okay? Korea. Kenapa garam buluh ni dia famous dekat Korea? Okay. Sebenarnya bila kita tengok dekat Korea, orang Korea kalau macam anda semua perasan memang kebanyakannya memang rata-ratanya sihat lah. Kalau macam kita tengok yang drama Korea tu pun jaranglah kita tengok orang Korea yang macam kalau kita tengok orang Korea ni pun memang dia orang punya tambah-tambah macam badan memang jenis yang fit, jenis yang sihat. Okay, memang jaranglah kita tengok kalau macam orang Korea ada dia punya dari segi badan dia macam overweight ke apa. Sebab memang orang Korea ni dia memang disinonimkan dengan sihat. Okay, selain daripada kecantikan, dekat Korea ni juga mereka memang disinonimkan dengan sihat. So macam mana diorang sihat lah, diorang sihat bermula daripada makanan yang diorang makan. Sebab memang dekat Korea ni jarang makanan dia yang memang jenis yang macam apa letak yang deep fry ke apa, memang jarang. Kebanyakan makanan dekat Korea ni memang diorang memang perak makanan diorang ni. Dan untuk garam buluh pula, garam buluh memang dah lama dah famous dekat Korea. Memang dekat Korea ni macam yang saya cakap tadi, memang garam buluh ni adalah salah satu ingredient ataupun bahan yang mereka agung-agungkan sejak daripada zaman dulu lagi. So bila saya baca history garam buluh ni dekat Korea, sebenarnya 1905 lagi tak silap saya. Memang dah berpuluh-puluh tahun dah macam mana mereka gunakan garam buluh ni sebagai, orang kata, makanan berfungsi. Dekat Korea, garam buluh ni mereka namakan garam buluh ni sebagai makanan berfungsi. Makanan berfungsi tu bahasa Inggeris dia kita panggil functional food. Okay, so makanan berfungsi tu apa? Makanan berfungsi tu sebenarnya adalah makanan yang bila kita makan, dia bukan setakat nak mengenyangkan, dia bukan setakat nak menyedapkan, tapi dia berfungsi untuk bagi kebaikan kesihatan kepada kita. Okay, jadi itu adalah makanan berfungsi, functional food. So functional food ni memang
ramai orang yang sukakan sebenarnya, ramai orang yang look forward, ramai yang orang kata kalau apa-apa makanan tu memang ada orang akan utamakan functional food ataupun makanan berfungsi ni. So makanan berfungsi ni macam yang saya cakap tadi, bila kita makan dia bukan saja nak bagi penyedap rasa, tambah-tambah kalau garam ni kan, kalau garam kalau garam biasa yang kita beli tu, kita beli sekadar nak memasinkan makanan. Okay? Kita beli tu sekadar nak tambah rasa. Tapi makanan berfungsi ni bila kita guna dia bukan setakat nak penyedap rasa tapi juga bagi manfaat kesihatan. Okay, jadi itu orang kata status garam buluh dekat Korea ni. Memang mereka gunakan sebagai makanan berfungsi sebab dia bukan setakat nak masinkan makanan tapi juga nak bagi manfaat kesihatan. Okay, memang sejak zaman dulu-dulu lagi, memang zaman ancient diorang, zaman purba masyarakat Korea ni, memang garam buluh ni diorang guna untuk nak treat disease, nak orang kata dia orang guna ni macam nak rawat penyakit dekat Korea ni. Okay, jadi antara yang mereka gunakan dekat Korea ni zaman dulu, garam buluh ni antara benda yang mereka gunakan untuk nak rawat masalah ketidakhadaman, masalah ulcer mulut. Okay, ada juga yang guna untuk rawat luka. Itulah betapa hebatnya garam buluh yang masyarakat Korea guna pada zaman dulu. And even until sekarang pun sebab mereka dah modern, so garam buluh ni memang banyak sangat diorang guna. Okay, even dalam sabun semua pun. Okay, sebab tu kita dekat Hi-O ni pun kita keluarkan juga kita punya produk-produk yang range garam buluh ni. Sebab kita tengok dia punya manfaat dia tu terlalu banyak. Okay, bukan setakat untuk badan dalaman je tapi untuk luaran juga. Okay, jadi garam buluh ni dia memang dinamakan makanan berfungsi dekat Korea. So satu konsep yang semua kena faham sekarang ni, makanan berfungsi tu sebab bila kita makan dia bukan setakat nak menyedapkan tapi dia juga berfungsi untuk nak bagi manfaat kesihatan. So dia orang kata 2 in 1 lah. Okay, sedap pun sedap bila kita letak dalam masakan, masin pun masin, tapi at the same time pada masa yang sama kita pun dapat manfaat kesihatan. Kita pun tolong badan kita lah bila kita makan. Okay, so itu adalah garam buluh, makanan berfungsi dekat Korea. Jadi contoh makanan berfungsi lain, contohnya macam makanan berfungsi ni ataupun functional food ni banyak sebenarnya. Dia bukan garam buluh je. Antara makanan berfungsi lain yang famous dekat dunia ni macam contohnya oat. Oat tu dia bila kita makan oat tu, dia bukan setakat nak mengenyangkan tapi dia juga boleh tolong bagi manfaat kesihatan macam turunkan kadar kolesterol. Okay, so itu adalah contoh makanan-makanan berfungsi yang bila kita makan, kita punya kesihatan pun boleh ditambah baik ataupun dipertingkatkan. Okay, so sama juga macam garam buluh. Okay, jadi itu sedikit sebanyak macam mana garam buluh dekat Korea ni, macam mana orang kata asal-usul garam buluh dekat Korea ni. So sekarang kita nak tengok apa bahan-bahan mentah yang memang Hi-O ambil untuk buat kita punya garam buluh yang famous ni. Garam buluh Hi-O ni ataupun Sahajadah garam buluh ni, cakap dekat siapa-siapa pun memang rata-ratanya memang famous, memang terkenal. Sebab kita punya bahan mentah yang kita ambil ni memang premium. Okay, nak dapatkan garam buluh ni dekat mana-mana kita boleh dapat, tapi masalahnya kita kena tengok bahan mentah tu sendiri. Okay, adakah bahan mentah yang kita ambil ni berkualiti ke tidak ataupun tercemar ke tidak. Itu satu benda yang penting. Sebab bila kita makan benda yang semula jadi ni, benda yang terjadi secara semula jadi ni, kita kena tengok adakah dia terdedah dengan pencemaran ke tidak. Sebab kadang-kadang kita tak tahu sumber dia tu bersih ke tidak. Okay, sebab kadang-kadang kita tak tahu sumber dia tu adakah datang daripada kawasan yang tak ada kotoran, tak ada bahan kimia. Okay, itu semua penting. Tapi untuk Sahajadah Hi-O ni jangan risau sebab memang semua kualiti yang kita gunakan untuk bahan mentah ni memang tip-top lah, orang kata memang terjamin. Okay, salah satunya adalah kalau garam tu sendiri, macam mana kita dekat Sahajadah ni kita ambil garam tu sendiri. Garam tu sendiri kita ambil daripada laut barat dekat Korea. Laut tu memang kita ambil daripada kawasan yang memang kosong pencemaran, memang tak ada pencemaran. Sebab laut tu sendiri memang diorang gunakan memang untuk nak ambil garam sahaja. So jangan risau kalau macam mungkin ada yang ragu-ragu. Garam laut ni, laut tu sendiri bersih ke tidak? Laut tu tantah orang duk mandi ke apa, memang tak ada. Memang kalau dekat Korea, garam buluh ataupun sumber yang kita ambil daripada laut barat ni memang tak ada pencemaran. Memang tak ada orang mandi ke tak ada. Okay, memang tak campur lah benda-benda tu. Sebab dia memang guna untuk nak ambil garam sahaja.
So untuk sahajadah garam buluh ni, bila kita dah ambil garam laut ni, okay, bila kita ambil, kita akan jemur dekat bawah matahari. Kita akan ambil, kita jemur dekat bawah matahari, bagi dia sejat dulu. Okay, bagi dia evaporate dulu. Okay, kemudian dari segi buluh pula, okay, memang dekat sahajadah IO kita ambil bahan mentah yang dari segi buluh pula, buluh yang kita pilih ni memang tak ambil buluh sembarangan lah. Okay, memang buluh yang kita ambil ni hanyalah ambil buluh yang matang. Okay, buluh yang matang selalunya berusia 3 tahun ke atas. So apa perbezaan? Okay, mungkin ada yang tanya, mungkin ada yang baru dekat, yang baru join Syam ni, mungkin ada yang tanya, apa beza buluh muda dengan buluh yang dah matang? Sebenarnya buluh muda, okay, memang dari segi kajian tunjukkan buluh yang muda, kandungan nutrien dia tak sama banyak dengan buluh yang dah matang. So lagi matang buluh tu sebenarnya lagi banyak mineral dalam dia punya buluh tu sendiri, okay. Jadi sebab itulah kalau nak buat kita punya garam buluh ni, buluh tu sendiri kena make sure betul-betul matang. So maksudnya dia bukan ambil sembarangan lah, bukan nampak buluh je boleh ambil petik, tak. Tapi sebenarnya buluh tu sendiri memang kita tanam dalam satu kawasan asing. Kawasan tu sendiri memang semua kita akan ambil yang matang sahaja, okay. So buluh tu dia tumbuh dekat kawasan pergunungan. So buluh dekat kawasan pergunungan ni selalunya kalau dekat kawasan pergunungan selalunya dia memang tak ada pencemaran langsung lah, memang 100% semula jadi. So itulah betapa premiumnya bahan-bahan yang kita ambil ni. Dia memang bukan sekadar yang macam dekat hutan-hutan ke apa tak. Tapi ada sebab tersendiri kenapa kita ambil bahan tu macam ni. Maksudnya dia orang kata sebab kita nak make sure bahan yang kita ambil tu betul-betul banyak mineral Okay, sebab tu kita buat macam tu. Okay, lepas tu yang seterusnya pula kita pakai tanah liat juga. Okay, sekejap lagi saya akan kongsikan macam mana kita gunakan tanah liat untuk kita punya garam buluh ni. Tanah liat pun sama, kita pakai red clay ataupun tanah liat merah. So tanah liat tu kita ambil daripada kawasan pergunungan juga. Okay. Okay. Jadi ini adalah macam mana kita buat untuk hasilkan kita punya sahajadah garam buluh. Mungkin kalau yang dah lama dekat Syam ni mungkin dah orang kata dah familiar dah biasa dah tengok kita punya cara-cara ni kan, macam mana kita buat garam buluh ni. Tapi sebenarnya untuk kita punya sahajadah garam buluh yang kita upgrade teknologi ni, cara pembuatan dia pun sedikit berbeza dengan pembuatan yang sebelum ni. Okay, tapi hari ni saya akan kongsikan sikit lah macam mana dia punya proses dia. So, macam yang saya cakap tadi, dia punya proses dia tu, yang pertama sekali kita ambil garam yang kita dah ambil daripada laut tu, okay. Kemudian bila kita dah pilih buluh yang matang, okay. So buluh tu selalunya dia orang akan potong dua, macam potong buat lemang tu, okay. Tapi lemang rasanya potong menegak. Ini dia akan potong mendata, okay. So buluh tu dia akan potong and then kita akan masukkan garam ke dalam buluh tu, dalam kantung buluh tu. Sebabkan buluh bila kita tengok dia panjang kan, dia orang kata dia dalam. So setiap buluh yang kita ambil tu sebenarnya kita akan masukkan garam sampai ke bawah, sampai penuh, sampai padat. Sebab apa? Sebab kita nak make sure semua nutrien-nutrien ataupun mineral dekat buluh tu dia boleh serap masuk ke dalam garam tu dengan maksimum, secara maksimum. Sebab itulah garam tu yang kita ambil tu kita akan masukkan sampai ke hujung. Okay, kemudian bila dah padat, kita akan seal dia ataupun kita akan tutup dia dengan tanah liat merah. Okay, so fungsi tanah liat merah ni adalah sebenarnya untuk sebagai seal ataupun orang kata macam kita nak tutup dia lah, macam kita nak gam dia dekat atas tu, tak nak bagi dia keluar. So bila dah masukkan dalam garam buluh, okay, bila dah seal dengan tanah liat merah, semua batang buluh tu kita akan bakar dia. So ini part yang penting yang membezakan sahajadah garam buluh yang sekarang, yang upgraded teknologi ni dengan yang sebelum ni. Okay, apa yang kita buat adalah kita bakar dalam suhu tinggi. So nama suhu tinggi tu ataupun teknologi yang kita gunakan tu nama dia intense high heat. Okay, so nama tu sendiri saya rasa dah boleh bayangkan kot betapa panas dia. Dah lah high heat, intense pula kan. Okay, jadi kita bakar suhu melebihi 1500 degree Celsius. So bayangkan panas tak panas api tu. Sebab kalau macam air panas yang kita duk jerang tu 100 degree Celsius pun kita pegang pun dah rasa melecur kan. So bayangkan kalau 1500
macam mana. Dia 1500 ni orang kata lebih daripada 10 kali ganda panas daripada kita punya air mendidih tu. Okay, lebih daripada 10 lah, mungkin dalam 15 kali ganda lebih panas daripada kita punya air yang kita mendidih tu. So bila dia bakar dalam suhu intense high heat ni, fungsi dia bakar dalam suhu tinggi ni sebab apa? Sebab bila kita bakar lagi tinggi dia punya temperature, dia punya suhu tu, sebenarnya mineral tu dia boleh extract lagi banyak mineral boleh masuk dalam garam kita. So mineral tu dia datang dari mana? Mineral tu bila kita bakar, okay, bayangkan bila kita bakar kan dalam garam buluh tu, garam tu dekat tengah-tengah, lepas tu dia akan ditutup oleh buluh, atas dia tanah merah, red clay tu. Jadi mineral-mineral daripada tanah liat merah tu dengan buluh, dia akan diserap masuk ke dalam garam buluh masa dia bakar. Maksudnya dekat sini segala dia punya macam mineral, macam jus-jus mineral semua tu, bayangkan dah lah panas dia akan cair. So jus-jus dia tu ataupun jus-jus mineral dia tu dia akan meresap masuk ke dalam garam tu masa dia bakar. So lagi tinggi temperature tu lagi banyaklah mineral yang dia boleh dapat daripada garam buluh dengan tanah liat merah tu. Okay? Jadi bukan setakat tu saja sebenarnya. Bila buat kajian, bila saintis-saintis buat kajian, bila kita bakar dalam suhu tinggi ataupun intense high heat ni, sebenarnya dia bukan setakat mineral je yang kita dapat banyak, tapi sebenarnya kita secara tidak langsung kita boleh buang semua kotoran-kotoran ataupun logam-logam yang ada dekat garam buluh tu. So bila lagi panas temperature tu, okay, semua kotoran-kotoran tu dia boleh dinyahkan, boleh dikeluarkan. Sebab itulah garam buluh sekarang yang kita dapat ni, sahajidah garam buluh yang kita dapat adalah daripada yang mineral dia memang 100% orang kata padat berbanding dengan yang sebelum ni. Sebab dia dah bakar dalam suhu yang tinggi, lepas tu dia akan bakar bukan sekali je. Satu benda yang special mengenai kita punya sahajidah garam buluh ataupun garam buluh Korea ni, sebab dia bakar bukan setakat sekali tapi dia akan bakar berulang kali. Sebab dia nak make sure mineral-mineral tu kita boleh kita boleh dapat dengan maksimum. Okay? So dia akan bakar berulang kali lah proses tu, ataupun proses yang dinamakan intense high heat tu, teknologi tu, dia akan bakar berulang kali. Jadi bayangkan bila dia dah bakar berulang kali tu, berapa banyak mineral yang dah dapat, yang dah boleh diserap masuk ke dalam garam. Sebab mineral-mineral tu bila dah sebab garam buluh dengan tanah liat merah tu bila dia dah temperature tinggi, dia lagi mudah nak serap masuk lagi banyak mineral sebenarnya yang boleh diserap masuk. Okay? Dan kemudian bila dah siap semua tu, okay, teknik yang terakhir ini adalah teknik baru juga yang kita gunakan berbanding dengan sahajidah garam buluh yang sebelum ni. Bila orang kata upgraded teknologi, bukan setakat intense high heat je, tapi kita tambah lagi satu step. Kalau sebelum ni kita stop sampai sini je step tu, okay, bila dah bakar, bila dah jadi kristal ataupun bila dah jadi serbuk garam tu, okay, kita stop sampai situ je sebelum ni. Tapi untuk teknologi yang baru ni kita tingkatkan, kita tak stop sampai situ. Kita tambah lagi satu step. Okay, so kita tambah lagi satu step iaitu pengiodinan ataupun iodinization dalam bahasa Inggeris. Kita tambah iodin dalam garam buluh tu. So sekejap lagi saya akan kongsikan apa fungsi iodin tu, kenapa penting, kenapa kita dekat sahajidah ni kita ambil keputusan untuk tambah iodin dalam garam buluh kita. Sebentar lagi saya akan kongsikan. Tapi setakat ni semua orang dah boleh dapat gambaran apa perbezaan ataupun ini dari segi proses lah. Dari segi proses apa perbezaan sahajidah garam buluh yang sebelum ni dengan yang sekarang. Okay, untuk yang sekarang ni yang benda baru yang kita tambah adalah pertama intense high heat tu lah. Okay. Kita make sure kita bakar suhu tinggi, dan yang kedua kita tambah lagi satu step. Step yang terbaru yang kita tambah adalah pengiodinan. Kita tambah iodin. Iodin tu adalah mineral juga, so kita tambah mineral baru dalam tu iaitu iodin dalam garam buluh. Okay? Okay, jadi sekarang semua orang dah faham mengenai konsep ataupun mengenai teknologi macam mana kita dekat HIO, kita dekat sahajidah HIO ni, kita hasilkan garam buluh yang semua orang suka tu. Okay? Mungkin kalau macam garam-garam yang biasa, yang bukan daripada garam buluh ni, dia punya step tu stop sampai step nombor 1 je. Okay, kalau boleh tengok gambar sekarang ni, dia punya step tu dia akan stop dekat nombor 1 saja. Memang dia adalah garam laut yang disejat. That's it. Itu saja. Tapi dekat sahajidah garam buluh, sebab
kita hasilkan garam buluh yang berfungsi macam saya cakap tadi, okay, functional food, ataupun adalah satu makanan yang kita boleh dapat manfaat kesihatan. So kita nak make sure semua orang boleh dapat manfaat yang banyak. So sebab itulah proses yang kita buat ni sangat-sangat teliti kalau semua orang boleh tengok. Sebab tu kita ada sampai 6 step. Sebenarnya 6 step ni dia punya teori saja, tapi bila kita tengok yang betul dekat kilang tu beribu-ribu step yang sebenarnya mereka buat nak make sure garam yang kita makan tu, okay, garam buluh yang ada dekat dapur kita sekarang tu dia betul-betul orang kata berkualiti tinggi, dan juga dia nak make sure betul-betul mineral tu tinggi. Okay, sebab itulah banyak proses, banyak step yang kita buat. Okay. Okay, jadi sebab itulah kita punya sahajadah garam buluh ni, itulah reason sebab kenapa dia kaya secara semula jadi. Kenapa dia kaya dengan mineral dan juga unsur surih. So sekarang boleh faham ya, mineral tu, macam saya cakap tadi tu, apa yang jadi secara semula jadi. Unsur surih tu adalah satu bahan yang badan kita perlu tapi tak banyak. Unsur surih ni yang beza dengan mineral, mineral badan kita perlukan secara banyak. Unsur surih, bahan yang badan kita perlukan tapi sedikit je. Tapi masih penting, sama penting dengan mineral. Cuma badan kita perlukan dengan sedikit saja. Tapi bila kita ambil sahajadah garam buluh, don't worry. Sebab kedua-dua mineral dan juga unsur surih ni memang kita dah masukkan sekali dalam kita punya formulasi. Okay, dalam kita punya garam buluh tu semua dah cukup lengkap. Mineral dah ada, unsur surih pun dah ada. Okay. Okey, jadi ini adalah perbezaan antara garam biasa dan juga garam buluh. Garam biasa yang kita duk jumpa dekat pasaran ni, kalau semua orang perasan kita ada dua jenis kan. Satu dalam plastik tu, yang plastik kecil, satu lagi dalam bentuk botol. Itu pun kategori garam biasalah. Untuk botol tu kalau macam nak ekstra sikit lah, setengah orang tak suka nak transfer kan. So dalam bentuk botol tu pun ada. Itu sebenarnya walau macam mana pun packaging dia, itu masih dikategorikan sebagai garam biasa. So apa yang membezakan garam biasa dengan garam buluh? So semua orang boleh tengok sekarang dekat atas ni adalah dia punya mineral. So boleh tengok secara orang kata nisbah dia ataupun ratio dia, nisbah mineral dalam garam biasa dengan mineral dalam garam buluh sangat-sangat banyak, sangat-sangat berbeza. So boleh tengok sekarang ni yang atas-atas ni macam huruf-huruf semua ni dia adalah mineral tu sendiri. Okey, apa mineral yang ada dalam garam. Okey, garam biasa dengan garam buluh. So ini adalah dia punya istilah kimia adalah, okey. So boleh tengok dekat garam biasa, dia punya mineral yang ada hanyalah sodium dan juga klorida. Okey, sodium dan juga klorida. Sebab itulah bahasa saintifik garam ni kita namakan sodium chloride. Sebab mineral yang dia ada hanyalah sodium dan juga chloride. Tapi untuk garam buluh, boleh tengok sekarang ni, dia bukan sekadar ada sodium dan juga klorida saja. Tapi dia ada mineral-mineral lain macam magnesium, kalsium, fosforus. Okay? So, mineral yang dalam garam buluh ada adalah ni, magnesium, fosforus dan juga kalsium. Tapi unsur surih yang kita letak dalam kita punya garam buluh ni adalah kromium, zat besi, iodin. Okay? So boleh bayangkan tak sekarang ni, walaupun kita tak perlu tahu pun apa fungsi setiap satu mineral ni sebab banyak sangat. Tapi apa yang kita perlu tahu adalah perbezaan kita punya garam biasa yang kita ada dekat pasaran tu dengan sahajadah garam buluh. So boleh tengok perbezaan mineral tu sangat-sangat ketara. Okay? So sebab tu yang saya cakap tadi, kalau kita nak dapatkan mineral, kita kena dapatkan daripada makanan, daripada kita punya sayur, daripada kita punya buah-buahan ataupun telur ayam contohnya. Tapi dengan garam buluh ni, okay, garam buluh dia sebenarnya dia boleh tolong. Saya bukan nak cakap yang garam buluh ni dia pengganti sayur ke buah, bukan. Kita still kena makan. Cuma bila kita ambil garam buluh ni, kita boleh dapat manfaat mineral tu sama banyak. Okay, kiranya semua mineral, semua unsur surih tu dah memang terkandung dalam kita punya garam buluh. Jadi bila kita makan tu secara tidak langsung kita boleh dapat manfaat kesihatan tu sekali. Okay? Kemudian saya nak betulkan satu salah faham yang saya rasa salah faham ni agak common, agak biasa di kalangan kita ni. Okay? Satu salah faham adalah kita semua selalu ingat walaupun kita tahu garam buluh ni memang dia punya khasiat dia banyak sebab dia banyak mineral. Tapi tak semestinya bila kita ambil garam buluh, kita boleh ambil banyak daripada biasa. Okey, sebenarnya ini salah satu faham yang kita kena stop sekarang ni.
Okay, tak semestinya bila kita ambil garam buluh, kita boleh makan garam sesuka hati kita. Tak semestinya kita boleh letak sampai segenggam dalam kita punya masakan. Tak semestinya. Okay, sebenarnya walaupun kita ambil garam buluh, okay, kita still kena kontrol kita punya pengambilan garam. Sebab apa yang membezakan garam buluh dengan garam biasa adalah garam buluh bila kita makan, kita dapat manfaat tambahan, iaitu dia punya mineral. Okay, tapi tak semestinya kita boleh makan banyak. Okay, garam tetap garam. Okay, tapi kita still tak boleh makan dengan banyak. Kita still kena kontrol lah kita punya pengambilan garam. Tapi bila kita ambil garam buluh, okay, apa yang membezakan garam buluh yang kita makan ni, dia ada banyak mineral untuk badan kita. Jadi dia secara tidak langsung dia boleh tolong badan kita untuk top up mineral-mineral yang tak cukup tu. Okay, mungkin kita makan setengah mineral tak cukup. Bila kita ambil garam buluh tu sebenarnya dia boleh tolong untuk top up, dia boleh tolong untuk bagi mineral dekat badan kita. Apa yang badan kita kurang, itu yang dia boleh tolong untuk supply dekat badan kita. Okay, jadi semua orang sekarang ni faham tak semestinya kalau ambil garam buluh, kita boleh ambil sesuka hati kita. Ini semua adalah konsep yang salah. Okay, garam still garam. Okay, kita kena kontrol juga intake garam kita. Pengambilan garam tu masih kena kontrol. Cuma bila kita makan sahaja garam buluh ni, garam buluh kita kayakan dia dengan mineral. Kita make sure kandungan mineral tu padat. So bila anda semua makan garam, dia bukan setakat nak menyedapkan kita punya makanan kejap lagi. Okay, makanan-makanan yang kita nak masak masa berbuka sekejap lagi. Sahaja garam buluh ni bukan setakat nak sedapkan, tapi sebenarnya kita bagi mineral dekat badan kita. Okay. Okay, seterusnya. Okay, so salah satu dalam keistimewaan sahaja garam buluh salah satu keistimewaan sahaja garam buluh adalah kita ada magnesium. Satu mineral yang boleh dikatakan famous, okay, iaitu magnesium. Magnesium ni sebenarnya ramai orang tak tahu sebenarnya dia punya fungsi dia. Sebenarnya magnesium ni salah satu fungsi dia adalah magnesium ni dia sangat-sangat kaya, okay, ataupun dekat dalam badan kita. Dalam badan kita, magnesium ni ada 50 hingga 60% dalam bahagian rangka kita, dalam skeleton kita. Itu yang orang tak tahu. Okay? Dekat bahagian rangka kita ni, bayangkan dekat bahagian rangka kita ada 50 hingga 60% magnesium dalam rangka kita. Tapi kita semua selalu ingat kalau untuk kita punya kesihatan tulang ni, kita perlukan kalsium je kan. Yang ramai orang tak tahu, ramai orang selalu ingat kalau kita nak tulang yang sihat, ambil susu je. Susu je penting, kalsium je penting. Tapi sebenarnya magnesium ni pun sama penting dengan kalsium. Okey, dekat sahaja garam buluh sebenarnya kita punya magnesium memang kita pertingkatkan lagi, tambah dengan kita punya formulasi baru, kita punya teknologi baru. Kejap lagi kita akan tengok dengan lebih detail apa perbezaan. Tapi salah satu orang kata improvement ataupun apa teknologi yang kita upgrade adalah untuk kita punya sahaja garam buluh ni, magnesium pun dipertingkatkan juga. Okay, so apa manfaat magnesium? Macam saya cakap tadi, ramai orang tak tahu magnesium ni sebenarnya dia penting untuk tulang kita. Untuk kita punya rangka kita memang perlukan magnesium. Okay, jadi magnesium ni kita perlukan untuk proses nak menguatkan tulang kita. Jadi kena take note dekat sini, okay? Kena take note lagi-lagi kalau wanita. Wanita lagi-lagi kalau yang dah menopause, okay, wanita yang dah menopause memang kita senang sekali, kita punya tulang kita senang jadi rapuh. Okay, kita punya tulang kita senang jadi lemah bila dah capai usia menopause. Sebab kita punya hormon kita pun dah berkurangan, jadi dia pun akan efek sekali kita punya tulang. Okay, jadi untuk wanita take note, memang magnesium ni sama penting dengan kalsium. Okay, dia memang boleh tolong untuk proses nak kuatkan tulang kita. Jadi itu dia punya kebaikan magnesium. Yang mungkin ramai orang tak tahu, yang ramai orang salah faham sebenarnya. Okay, bukan setakat kalsium je, okay. Magnesium pun sama penting. Dekat kita punya sahaja garam buluh, kita memang dah upgradekan kita punya kandungan magnesium. So sebentar lagi saya akan sharekan. Yang seterusnya, magnesium ni dia penting untuk kita punya saraf kita. Okay. Magnesium ni penting untuk kita punya saraf, untuk kesihatan mental kita. So, bila kita cakap pasal saraf ni, apa yang magnesium boleh tolong sebenarnya, kalau kita tengok, okay, selalunya
orang-orang yang tak cukup magnesium, okey, orang-orang yang rata-rata ataupun patient yang tak cukup magnesium ni sebenarnya dia akan jadi senang stres, dia akan jadi senang depress, okey. Kadang-kadang benda ni semua kita ingatkan sebab macam tak cukup rehat ke apa, tapi sebenarnya itu dia berkaitan dengan magnesium juga, magnesium tak cukup. Sebab kita tahu memang even kajian-kajian ataupun doktor sendiri yang memang dah confirm orang yang selalu stres ni ataupun orang yang selalu depressed ni, dia memang tak cukup mineral. Salah satu sebab dia bukan setakat dia punya faktor persekitaran, tapi salah satu sebab ni juga dekat dia punya saraf dia tak cukup signal lah. So salah satu benda yang kena untuk kita punya sistem saraf ni adalah magnesium. Okay, jadi sebab itulah kadang-kadang orang ataupun tanda-tanda orang yang tak cukup magnesium okay, dalam badan kita, tanda-tanda orang yang tak cukup magnesium ni, dia selain daripada dia senang stres, dia juga senang jadi nervous, okay. Kadang-kadang benda tu tak ada apa-apa sangat pun, tapi dia punya nervous tu lain macam. Okay, lepas yang selalu resah, dia selalu macam fikir banyak, dia selalu depressed. Benda-benda ni semua kadang-kadang kita tak sedar sebenarnya. Tapi benda-benda ni semua sebenarnya dia bermula daripada pemakanan kita. Bila kita ambil makanan yang tak cukup dengan mineral, contohnya macam magnesium ni, dia sebenarnya dia memang akan bagi efek dekat kita punya saraf kita. Okay, so sebab itulah kesihatan saraf ni sangat-sangat penting. Kita ingatkan saraf ni sebenarnya macam kita boleh nampak kesan macam selalu twitching ataupun selalu tangan dia selalu terketar-ketar je, tapi sebenarnya saraf ni dia banyak sangat dia punya peranan dia. So salah satu manfaat magnesium ni adalah untuk kita punya kesihatan saraf, kita punya kesihatan mental juga, okay. Dan juga selain daripada tu, kenapa magnesium ni penting? Okay, magnesium ni penting sebenarnya untuk kita punya otot kita juga, untuk kita punya otot. Okay, so sebab itulah kadang-kadang orang yang tak cukup magnesium ni, dia selalu rasa letih. Okay, dia selalu rasa letih, dia selalu rasa lemah. Okay, tapi bear in mind yang memang semua orang letih. Semua orang pun, kita semua rasa letih. Okay, kita tak boleh lari daripada rasa penat ni. Semua orang akan rasa penat. Okay, dia penat fizikal ke, penat mental ke, tapi semua orang akan rasa penat. Tapi ciri-ciri orang yang tak cukup magnesium ni adalah dia selalu sangat penat. Dia punya penat tu terlalu kerap. Sampaikan macam hari-hari rasa lemah, hari-hari rasa tak bermaya. Itu adalah antara contoh-contoh tak cukup magnesium lah dalam badan, okey. Jadi untuk siapa yang selalu sangat rasa letih tu, okey, bukan setakat letih sebab tak cukup tidur, bukan setakat letih sebab tak cukup rehat, tapi kadang-kadang letih tu sebab tak cukup mineral dalam badan kita. Okey, so kena tengok, okey, orang yang selalu rasa macam kadang-kadang dia selalu rasa pening. Kadang-kadang ciri-ciri orang tak cukup magnesium ni, dia selalu rasa terhuyung hayang. Okey, dia macam kadang-kadang bila dia bangun tu dia macam rasa terhuyung hayang tu, ataupun bila dia tengah berjalan ke tiba-tiba je rasa terhuyung hayang, rasa lemah. Okey, itu kena orang kata kena take note juga. Okey, salah satunya mungkin sebab juga magnesium tak cukup. Okey. Okey, jadi itu apa yang kita tambah dekat kita punya sahajadah garam buluh, ataupun apa yang kita upgrade dekat kita punya sahajadah garam buluh ni adalah kita tambah magnesium. Magnesium pun banyak, kandungan magnesium pun banyak. Tapi ada satu benda orang kata signifikan, okey, satu perkara signifikan yang kita tambahkan dekat kita punya sahajadah garam buluh ni adalah kita tambah iodin. Okey, so sebab itulah sekarang ni kalau siapa yang dah pergi dekat kita punya website kita shom.com.my tu, kalau tengok dekat kategori sahajadah garam buluh, kalau perasan dekat tajuk dia tu, dia akan tulis dalam kurungan iodized salt. So itu yang membezakan yang sahajadah garam buluh sekarang dengan sebelum ni. Sebelum ni kalau pergi dekat website kita dekat Shom tu tak ada pun nama iodized salt. Tapi kalau anda buka sekarang ni dekat kita punya Shom punya website, kita memang dekat title tu kita akan tulis dalam kurungan iodized salt. So sebab kita memang tambah iodin dalam kita punya sahajadah garam buluh yang kita tingkatkan teknologi ni, kita upgrade teknologi ni. So kita tambah dengan iodin. So iodin tu apa pula? Iodin tu, okay, so saya akan terangkan. Okay, iodin tu sebenarnya dia adalah kita punya zat makanan kita jugalah. Okay, sama juga dia adalah zat makanan kita, tapi kita hanya perlukan sikit saja. So badan manusia kita perlukan iodin tapi dalam kuantiti yang sedikit sahaja.
Okay, so mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa kita dekat HIO ni, kita dekat SHOM, kita ambil keputusan nak tambah iodine dalam kita punya garam kita. Okay, sebenarnya kita ambil keputusan ni, kita ambil langkah ni sebenarnya dia selari dengan objektif kita punya Ministry of Health ataupun Kementerian Kesihatan. Okay, mungkin dalam beberapa tahun lepas, 2018, memang kita punya Kementerian Kesihatan dia memang adakan program pengiodinan garam secara universal. Okay, ataupun kita panggil USI. Okay, kalau siapa yang mungkin yang kerja dekat Kementerian Kesihatan ke, mungkin memang tahulah memang program ni memang dibuat secara besar-besaran. Okay, Universal Salt Iodization dalam bahasa Inggeris dia. So memang program ni memang dilakukan secara besar-besaran sebab apa? Sebab bila diorang tengok statistik rakyat Malaysia ni sebenarnya, yang paling mengejutkan budak-budak ataupun kanak-kanak yang umur 8 hingga 10 tahun adalah kategori masyarakat yang kurang iodin. Maksudnya dekat sini dalam banyak-banyak populasi dekat Malaysia, dalam banyak-banyak umur dekat Malaysia, anak-anak kita ni yang umur yang darjah 2 sampai darjah 4 ni, 8 hingga 10 tahun, sebenarnya mereka ni adalah kategori ataupun golongan yang tak cukup iodin. So banyak tak banyak sebenarnya bila Kementerian Kesihatan buat kajian ni sebenarnya diorang dapati bahawa budak-budak dekat Malaysia yang tak cukup iodin ni dia sebenarnya lebih daripada 50%. So benda tu sebenarnya sangat mengejutkan. Sebenarnya hampir separuh rakyat Malaysia yang umur 8 hingga 10 tahun ni, budak-budak yang sekolah rendah ni sebenarnya tak cukup iodin. So sebab itulah mereka ambil keputusan untuk tambah iodin ataupun untuk wajibkan iodin ni dalam garam. Sebab iodin ni kalau kita tambah dalam garam sebenarnya dia boleh tolong untuk nak tingkatkan iodin dalam badan tu sendiri. Okay? Sebab kadang-kadang benda ni sangat mengejutkan sebab tambah-tambah lagi kalau untuk budak-budak, kita selalu ingat yang budak-budak ni tak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau macam untuk kes rakyat Malaysia ni, dia sangat orang kata mengejutkan lah sebab selalunya dekat negara Mak Saleh yang selalu tak cukup iodin ni adalah orang-orang dewasa. Tapi kalau untuk Malaysia, bila mereka dah buat kajian, rupa-rupanya anak-anak kita sendiri yang tak cukup iodin, yang berusia 8 hingga 10 tahun ni tak cukup iodin. Jadi sebabkan pengambilan iodin ni tak cukup, sebab itulah dekat HIO ni pun kita ambil keputusan untuk tambah iodin dekat dalam garam buluh kita. Okey, apa itu iodin? Okey, kita dah cakap. Dan apa itu fungsi iodin? Okey, untuk yang tertanya-tanya kenapa penting sangat iodin ni, iodin tu sebenarnya dia sangat penting untuk bahagian kita punya thyroid kita. Okey, untuk bahagian thyroid. Thyroid tu dekat mana? Thyroid tu dekat bahagian sini. Dekat bahagian tekak kita ataupun kalau macam untuk orang lelaki dekat bawah halkum sikit, itu adalah thyroid kita. Orang yang tak cukup iodin ni sebenarnya dia punya thyroid tu dia akan membesar. So thyroid tu membesar sampai ke kita boleh nampak. Tak silap saya bahasa Melayu dipanggil beguk, kata silap saya. Memang dia punya translation dia memang orang kita panggil beguk. Beguk tu yang benda besar kat bawah ni tu. So itu disebabkan oleh tak cukup iodin. Okay, sebabkan thyroid tu membesar. So penyakit tu kita namakan dia goiter. So sebenarnya dekat rakyat Malaysia ni sangat-sangat mengejutkan. Okay, tambah-tambah di kalangan semua peringkat usia, kita memang senang sangat nak dapatkan thyroid ni. Okay, penyakit thyroid ataupun kita punya kelenjar kita ni membesar. So thyroid ni bila dia membesar, bila kita jadi beguk dekat sini, bila dia membesar, thyroid ni sebenarnya dia boleh kacau kita punya pernafasan kita. Okay, so satu benda yang memang orang tak ambil serius kadang-kadang sebab penyakit thyroid ni ataupun beguk yang jadi tu, dia tak sakit. So masalah dia sekarang ni dia tak sakit. Tapi sebenarnya dia bila dia jadi membesar kat situ, dia akan kacau kita punya pernafasan dan juga dia akan menyebabkan batuk. Okey, itu adalah kesan-kesan thyroid lah. Okey, so bila dia jadi besar kat situ, dia akan jadi senang batuk dan juga dia akan kacau kita punya pernafasan. Bukan sekat pernafasan je, bila kita dah kunyah makanan tu, makanan yang kita nak pas tu pun susah juga. So dia akan kacau benda-benda tu semualah. Okey, itu terjadi disebabkan tak cukup iodin. So, bila tak cukup iodin, itu yang menyebabkan kita punya kelenjar kita tu membesar dekat sini. Okay, nama penyakit tu goiter. Jadi, bila kita tambah iodin, okay, sebab itulah kerajaan Malaysia ambil keputusan untuk tambah iodin dalam garam ni dengan harapan kita boleh kurangkan risiko
risiko untuk dapatkan beguk tu, risiko untuk dapatkan penyakit thyroid tu. Okay? Jadi itulah kepentingan iodine. Sebab itulah kita dekat Syam pun kita sedar benda tu sebenarnya. Benda tu adalah satu benda yang sangat-sangat orang kata kita boleh tolong sebenarnya. Kita boleh tolong untuk kurangkan risiko. So salah satu inisiatif yang memang dekat IO kita ambil ni adalah kita letak iodine dalam kita punya garam buluh. So kalau tengok garam buluh kita yang sebelum ni kita tak letak ni. Kalau tengok dekat ingredient list tu memang kita tak letak. Tapi sekarang ni untuk sahaja garam buluh yang baru kita tambah iodine. Okay? Jadi sekarang semua dah faham kenapa pentingnya iodine tu. Kenapa kita nak tambah iodine tu dalam kita punya garam buluh. Tapi jangan risau sebab dia takkan kacau rasa pun. Rasa dia masih maintain sama sedap juga. Okay, cumanya kita tambah mineral tu orang kata secara mineral tu dia macam wujud secara diam dalam kita punya garam buluh tu. Okay, walaupun kita tak rasa tapi sebenarnya kita memang dah ambil pengambilan mineral dan juga iodine yang cukup. Okay, so itulah advantage dia. Okay, itu advantage ataupun itulah upgraded teknologi dia, salah satu dia. Salah satu formula yang kita tambah baik dia, kita tambah iodine. So bila kita makan secara tidak langsung, badan kita pun kita boleh tolong supply dengan iodine. Okay, jadi kita punya garam buluh, okay, satu benda lagi yang kita perlu tahu, kita punya garam buluh ni bersifat alkali. Kita punya garam buluh ni bersifat alkali. So kenapa penting untuk kita highlightkan? Kenapa penting sebab saya nak highlightkan hari ini? Sebab kita punya garam buluh, bila dia bersifat alkali sebenarnya, dia boleh tolong nak balancekan balik kita punya pH kita punya asid alkali dalam badan. Okay? Sebab badan kita, okay, kita punya bahagian yang berbeza dekat badan kita, dia punya pH dia berlainan. Okay? So different part dekat badan kita dia lain. Okay, contohnya malah macam dekat perut kita bersifat asid. Tapi bila kita pergi dekat bahagian mulut pula, bahagian mulut kita bersifat alkali. Okay? Jadi sebab itulah kita punya, bila kita ambil kita punya garam buluh ni, dia memang bersifat alkali, dia boleh tolong nak balancekan balik. Okay, lagi-lagi macam contoh saya cakap tadi dekat bahagian mulut kita. Dekat bahagian mulut kita secara general kita punya mulut kita ni bersifat alkali. Sebab makanan yang kita ambil ni kebanyakannya bersifat asid. So sebab tu dah bila kita ambil makanan yang bersifat asid tu, bila asid tu lama sangat dia berkumpul, dia boleh menyebabkan macam bakteria dan sebagainya. Okay? Dan sebab itulah dekat garam buluh ni, bila dia bersifat alkali, sebab itulah juga salah satu sebab kenapa kita letak dalam kita punya ubat gigi pun ada. Okay, garam buluh ni sebab dia boleh tolong untuk balancekan balik kita punya kesihatan kita. Okay, lagi-lagi dekat bahagian mulut dia boleh balancekan balik kita punya asid alkali tu. Okay, so sebab itulah kalau macam untuk kita punya bahagian mulut, untuk bahagian kita punya gusi, untuk nafas yang segar, sebenarnya dia kena persekitaran yang alkali, baru kita punya kesihatan mulut kita ni boleh jadi balance balik. Okay, so sebab itulah kita letak dalam kita punya ubat gigi ada. Lepas tu sebab itulah kadang-kadang kalau untuk orang yang ada ulcer mulut pun kadang-kadang ada juga yang ambil kita punya garam buluh yang dalam bentuk air premier drink tu untuk kumur, sebab dia nak balancekan balik, okay, kita punya asid dan juga alkali dalam kita punya badan kita. Okay, so itu adalah kita punya sifat, kita punya garam buluh kita, okay, dia bersifat alkali, dia nak balancekan balik. Okay, yang seterusnya pula. Okay, seterusnya apa yang kita punya sahaja garam buluh boleh buat adalah kita boleh bantu untuk nak tingkatkan rasa secara natural. Okay, so kita punya garam ni, dia masin-masin juga macam biasalah, sama je. Tapi cuma dia adalah satu orang kata alternatif yang sihat macam saya cakap tadi. Macam saya cakap tadi, bila kita ambil kita punya garam buluh ni, kita boleh dapat manfaat kesihatan juga. Dia bukan setakat nak masinkan makanan, bukan setakat nak sedapkan makanan, tapi juga dia boleh tolong untuk nak tingkatkan rasa tu. Okay? Dan yang paling penting, kita punya sahaja garam buluh ni, dia adalah alternatif sehat untuk garam biasa. Okay? So garam yang kita ambil tadi, macam yang saya tunjuk gambar yang perbezaan dua tu, garam biasa dengan garam buluh tu. Garam yang kita ambil tadi, kalau garam yang biasa, yang kalau sebelum ni kita duk makan garam yang biasa, garam tu dia hanya ada sodium dan juga klorida.
Tapi bila kita ambil garam buluh, bila kita letak dalam masakan kita, kita bukan setakat nak tambah rasa tapi juga mineral-mineral dalam garam buluh tu kita boleh dapat sama sekali. So makanan-makanan kita tu pun dia serap sekali semua mineral-mineral tu. So bila kita makan, okay, dia juga boleh tolong bagi kesihatan dekat badan kita. Okay, dia boleh tolong untuk bagi mineral-mineral dekat badan kita juga. Okay, so kita punya favourite, kalau macam di kalangan kita punya showpreneur ni, ramai suka guna untuk masakan lah. Saya rasa sepanjang bulan puasa ni, saya tengok dekat Facebook ramai yang share apa dia punya menu buka puasa ni memang dia pakai garam buluh ni. Okay, so ada tak yang di kalangan kita ataupun yang di kalangan kita punya participant yang hari ni yang memang sekejap lagi nak plan nak masak tu memang nak pakai garam buluh. So boleh kongsikan apa yang anda suka masak, okay, apa yang kita suka letak. Saya rasa salah satu menu famous yang saya selalu tengok kita punya showpreneur masak adalah macam kari. Kari kita pakai garam buluh juga. Okay, and then apa yang saya baru nampak baru-baru ni, masak lemak tak silap saya. Ada juga yang pakai garam buluh tu. Okay, sebab apa? Sebab dia memang sedap, lepas tu dia juga boleh bagi rasa dekat kita, dia bagi benefit kesihatan tu. Okay, kari ikan bawal. Oh, kari ikan bawal garam buluh dan juga suitality. So boleh nampak kita punya apa memang ada participant pun memang sekejap lagi. Adakah nak pergi masak kari ikan bawal ke ataupun memang suka kari ikan bawal yang letak garam buluh tu? So untuk yang lain, apa favourite masakan anda yang anda suka guna kalau letak garam buluh ni? Okay, boleh kongsikan. Ada juga CDM nak pakai ikan goreng memang tak melekat. Oh, okay. Masak dish chef rendang pakai garam buluh suitality. Dia memang kalau kita letak kita punya sahaja garam buluh ni, dia memang rasa dia sama tapi yang orang kata tak adalah pelik, yang unik dia tu bila kita makan, dia sebenarnya rasa dia pun kita boleh tahu, rasa dia berbeza daripada yang garam biasa. Dia memang ada dia punya rasa dia tu, dia rasa natural, memang berbeza semua masakan pun boleh letak, betul juga. Bukan tu saja sebenarnya, kalau tak nak buat lauk pun boleh, kalau buat nasi goreng ke mi goreng ke, letaklah kita punya garam buluh ni sebab dia punya fungsi dia memang sama macam garam biasa, dia memang untuk sedapkan tapi boleh juga dapat benefit kesihatan. Dalam pulut durian pun letak, masak sup, menu masakan saya berburu garam buluh. Dia memang kita buat sebagai orang kata garam biasa lah, kita treat dia, kita layan dia macam garam biasa. Cuma dia special sebab dia bagi manfaat kesihatan dekat kita. Untuk baking pun boleh guna untuk siapa yang suka baking ataupun untuk siapa yang nak pergi buat kuih raya ke lepas ni, jangan malu-malu, boleh letak kita punya sahaja garam buluh. Okay? Untuk kita punya cookies contohnya. Cookies lagi banyak tak silap saya. Untuk cookies pun kita kena letak juga at least secubit garam tak silap saya. Itu resepi cookies. So nak buat cookies ke, nak masak apa ke, boleh pakai kita punya garam buluh ni. Okay. So bukan setakat sedap tapi dia juga boleh tolong kita punya, nak improve kita punya kesihatan juga. Okay. Alright, so tadi tu dari segi garam buluh masakan. So sekarang ni kita juga ada garam buluh premier drink. Okay, garam buluh premier drink ni dia boleh ambil macam tu saja. Okay, ada yang ambil macam tu saja. Tapi saya tahu ramai di kalangan kita punya showpreneur ni suka letak garam buluh yang premier drink ni, suka tambah dengan Prolicious. Okay, itu adalah combo yang famous lah dekat sini. Dekat di kalangan kita punya showpreneur. Sebab kadang-kadang setengah orang tak nak ambil macam tu saja, setengah orang nak bagi ada juga rasa tu. So ada juga yang tambah dengan Prolicious. Ramai sebenarnya yang sebenarnya kita punya showpreneur kita ni kreatif sebenarnya. Dia bila saya tengok ni kadang-kadang saya pun tak terfikir macam masakan ni boleh letak ni. So dia jadi orang kata kreatif dengan kita punya produk-produk yang Shom sediakan ni. So macam contohnya premier drink macam saya cakap tadi, ada yang suka campur dengan Prolicious, and then ada juga yang letak dengan jus pun ada juga Dia sebenarnya, kalau saya nak kongsikan sikit lah, sebenarnya kita punya sahaja garam buluh yang dari segi premier drink ni, dia sebenarnya bukan boleh minum saja macam tu saja, tapi boleh juga campur dengan benda lain. So lepas ni sekejap lagi kalau nak pergi try buat jus apa-apa tu, boleh juga try letak sikit sebab sebenarnya
minuman-minuman yang kita makan dekat restoran tu sebenarnya, saya pernah tanya sekali lah, ada satu restoran ni saya pernah tanya dia punya tukang masak dia. Saya tanya dia pakai apa sebab air dia rasa sedap sangat. Dia kata salah satu benda yang dia tambah adalah dia tambah secubit garam dalam dia punya minuman dia sebab nak bagi rasa kick tu. Okay, so sebenarnya benda tu betul. And then bila kita tengok dekat mamak pun sebenarnya kalau teh ais mereka kenapa rasa sedap, sebab dia orang pun letak secubit garam sebenarnya. Garam ni sebenarnya dia best sebab dia boleh tolong nak balancekan balik rasa tu. Okay, kalau macam air tu kadang-kadang terlalu manis ke ataupun berlemak ke, kadang-kadang letak sedikit garam sebenarnya dia boleh tolong untuk balancekan balik. Okay, so bila saya tanya yang tukang masak kat restoran tu pun saya pun terkejut juga. Oh, boleh letak garam sebenarnya, dan dia kata memang common sebenarnya. Nak buat koktail ke apa untuk raya ni memang dia orang akan letak sikit juga garam nak bagi balancekan rasa tu. So sekejap lagi kalau siapa yang nak pergi bancuh air untuk berbuka puasa tu bolehlah try letak sikit dia, jangan banyak, ataupun nak bagi buka puasa dululah. Okay, rasa dulu and then boleh tambah sikit dalam kita punya jus kita. Nak bagi rasa tu kick, okay. Ataupun untuk nak bersahur nanti ke, bolehlah buat jus-jus ni letak sedikit. So, tips untuk nak detox salah satu benda yang kita punya Shopreneur suka sangat pasal kita punya sahajadah garam buluh ni sebab dia boleh tolong untuk detox badan kita. Jadi tips nak detox, kalau anda yang nak minum garam buluh untuk tujuan untuk detox kalau macam mungkin ada masalah penghadaman ataupun kalau rasa macam nak buang air besar tu tak lawas sebab kadang-kadang benda ni sangat common lah bila kita makan tak teratur ni. Untuk anda kalau macam nak minum garam buluh untuk nak mudahkan pelawasan, anda boleh try satu paket ni minum waktu pagi. Okay, so kalau macam sekarang ni bulan puasa mungkin boleh minum waktu sahur lah ataupun masa moreh. Okay, masa moreh tu sebenarnya, okay, lepas habis tarawih tu kalau kita nak lawaskan kita punya perut kita masa kita bangun sahur, nanti masa moreh malam ni boleh try minum satu paket. Okay, sebelum kita sarapan. Okay, sekarang ni tak boleh sarapan lah. Tapi waktu moreh tu ataupun sebelum makan apa-apa tu, cuba try ambil satu paket waktu pagi. So memang next day tu insyaAllah dia memang boleh tolong lah untuk nak mudahkan kita punya bahagian penghadaman kita ni. Okay, bahagian usus. Dia boleh tolong untuk nak mudahkan lawas kita. Okay, so itu adalah cara yang paling senang lah nak detox So kadang-kadang setengah orang nak detox ni dia buat dia punya jus detox tu, tambah itu, tambah ini, macam-macam banyak bahan yang dia perlukan. Tapi kalau macam anda nak try pakai sahajadah garam buluh ni untuk detox, sebenarnya senang je. Sebab kita pun dah letak dalam paket, dalam bentuk sachet, dalam bentuk paket tu. So just minum je dengan air and then cuba try malam ni minum waktu moreh ke, okay. So that next morning tu kita boleh lawaskan kita punya perut kita. Okay, jadi itu adalah sedikit sebanyak apa perbezaan, apa yang kita letak, apa yang kita tambah dekat kita punya sahajadah garam buluh yang teknologi tambah baik ni, okay, upgraded teknologi ni. So yang pertama sekali boleh tengok kita punya packaging. Dia punya biggest difference yang kita semua boleh tengok sekarang dari segi packaging lah. Packaging yang sekarang ni memang modern, memang orang kata modern, memang trendy boleh tengok berbanding dengan yang sebelum ni. Dan juga apa lagi selain daripada kita tambah baik packaging, selain daripada packaging yang kita tukar, kita juga buat dalam bentuk kotak yang senang dipegang. So boleh tengok gambar kalau yang garam buluh sebelum ni dia punya kotak bentuk macam ni. Ini yang garam buluh yang baru ni kita letak dalam kotak yang senang nak dipegang. Okay. Lepas tu dari segi premier drinks pula, okay, dari segi premier drinks kalau sebelum ni bentuk macam ni, dan yang sekarang ni kita punya premier drink tu dalam bentuk paket yang senang nak dibuka. Okay, paket sachet sekarang untuk yang sahajadah garam buluh yang baru ni memang lagi senang dibuka. Okay, dan juga untuk pengetahuan anda semua, kalau sekarang ni dekat website kita pun dah launch. Untuk sahajadah garam buluh yang baru ni kita tambah lagi satu jenis untuk premier drink. Kita letak yang 20 paket punya. So boleh tengok dekat kita punya website pun sekarang dah boleh start kalau nak order, nak beli. So kita memang letak kita punya premier drink tu ada 2 jenis sekarang ni. Kalau macam dulu hanya kita ada 40 saja paket, tapi untuk yang baru sekarang ni kita ada 20 paket. Jadi baguslah, okay, untuk siapa yang macam ada kawan-kawan yang baru nak try yang mungkin rasa macam alah 40 sachet ni banyak sangat lah, 40 paket ni macam takut tak terguna.
Okay, tak apa, jangan risau. Bagi tahu dia jangan risau sebab kita pun dah keluarkan paket yang ada 20 paket. Okay, premier drink kita ni memang ada 20 sachet yang baru punya. Okay, boleh refer dekat kita punya website ataupun nanti kita akan share slide ni, okay, untuk info-info lah. Alright. Okey, jadi ini adalah perbezaan antara garam buluh yang sebelum ni dan juga sekarang yang kita upgrade kita punya formula dia. So boleh tengok, okey, dua-dua memang kita ambil garam buluh asli daripada Korea dan juga kita punya cara kita tak ubah. Cara kita nak hasilkan garam buluh ni kita tak ubah. Cumanya untuk sahajadah garam buluh yang sekarang ni, kita letak teknologi intense high heat macam saya cakap tadi tu. Intense high heat tu nak buat apa? Intense high heat tu kita nak make sure mineral content yang kita dapat tu lagi banyak. Okay, mineral content tu lagi banyak and then kotoran-kotoran dan juga logam pun boleh disingkirkan. Kita boleh nyahkan kotoran-kotoran ni. Okay, bila kita buat pakai teknologi intense high heat ni. Maksudnya dia lagi better lah. Okay, dari segi mineral content, dari segi apa, dia punya dari segi kotoran-kotoran tu pun memang kita upgradekan lagi. So memang kita boleh nyahkan lagi banyak kotoran-kotoran ni dengan kita punya teknologi intense high heat ni. Okay, seterusnya salah satu perubahan yang agak ketara dari segi kita punya magnesium. So macam yang saya cakap tadi, magnesium yang ada dalam garam buluh ni memang macam yang saya cakap tadi, magnesium tu dia punya fungsi dia memang banyak lah untuk badan kita. Memang kadang-kadang kita sendiri tak tahu. Contohnya macam untuk tulang, untuk kita punya saraf. Dan bila kita ambil kita punya sahajadah garam buluh ni, yang baru punya, kita punya magnesium kita ada 31 mg. Kalau yang sebelum ni, magnesium tu 25 je. Lepas kita upgrade, okay, bila kita pakai teknologi yang baru, bila kita pakai teknologi intense high heat tu, dia punya kandungan mineral tu kita extract, dia lebih banyak. Okay, so kita boleh dapat konten lagi banyak. So salah satu konten mineral yang banyak, salah satu mineral yang memang upgrade daripada sebelum ni adalah magnesium. So boleh nampak agak ketara, kalau sebelum 25, sekarang ni kandungan magnesium dia ada 31 mg. Okay, dan yang terakhir sekali, dia punya perbezaan yang sangat-sangat besar, okay, yang garam buluh sebelum ni dengan garam buluh sekarang adalah iodine. Kalau sebelum ni tak ada iodine, sekarang ni kita ada iodine tambahan ataupun iodized salt, okay. Jadi itu adalah dia punya perbezaan lah, okay, untuk yang tertanya-tanya. Perbezaan besar yang ada 3 perbezaan besar dari segi dia punya formula. Dari segi kandungan garam buluh tu ada 3 perbezaan besar. Pertama, kita pakai teknologi yang kita upgrade lagi power. Intense high heat tu memang sangat-sangat power teknologi tu. So yang kedua dari segi kandungan magnesium pun lagi banyak daripada yang sebelum ni. Dan yang ketiga, kita ada iodine tambahan. So itu adalah 3 perbezaan yang kita upgraded, okay, daripada garam buluh sebelum ni dengan garam buluh sekarang. Itu dari segi dia punya konten lah ataupun kandungan dia. Okay, dari segi dia memang pembungkusan lah, kita punya packaging pun tu memang kita tukar yang baru, lagi cantik kan, lagi cantik, lagi modern, lagi stylish orang kata. Okay. Alright, so ini apa yang macam saya cakap tadi, memang Korea memang kita gunakan, memang dekat Korea ni memang diorang gunakan lah, okay, untuk nak sebagai perubatan juga. Okay, sebagai perubatan dan juga sebagai makanan. Ini apa yang mereka gunakan dekat Korea. Okay, jadi kita pun dah tahu tadi apa kita punya sahajadah garam buluh ni, apa dia punya perbezaan ataupun apa teknologi tambah baik yang kita gunakan. So sekarang ni saya nak terangkan dengan secara orang kata secara rumusan ataupun kesimpulan dia, apa yang kebaikan atau manfaat garam buluh boleh buat dekat badan kita, dekat kesihatan kita. Okey, apa keunikan? Kenapa garam buluh ni unik daripada garam lain? Kenapa kita tak ambil garam bukit ke? Kenapa kita tak ada garam lain? Kenapa kena garam buluh? Okey, apa uniknya garam buluh ni? Okey, so yang pertama, bila kita ambil garam buluh ni, macam yang saya cakap tadi, dia boleh tolong untuk tingkatkan mineral dan juga unsur surih. Okey, so macam yang saya cakap awal-awal tadi, okay, bila kita ambil garam buluh ni, dia sebenarnya boleh tolong untuk supply mineral dekat badan kita. Dia boleh tolong kita, okay, bila kita dah makan sayur, kita dah makan buah-buahan tu, bila kita ambil garam buluh ni, dia boleh tolong untuk supplykan lagi mineral-mineral dalam badan kita. So, kalau kita makan tak cukup ataupun kadang-kadang bila kita makan ni, kita tak tahu pun
apa yang kita makan tu, mineral tu cukup ke tidak untuk badan kita. Tapi nak make sure apa yang kita makan tu cukup, okay, bila kita ambil garam buluh ni, dia boleh tolong untuk bagi lagi dekat badan kita mineral-mineral ni. Dan yang seterusnya, okay, dekat garam buluh kita ni, kita juga ada mineral yang boleh tolong untuk kuatkan sistem pertahanan badan kita, sistem immunity. Okay. So, dalam garam buluh ni kita ada zinc dan juga selenium. Dua benda tu adalah dua mineral yang boleh tolong untuk kuatkan sistem pertahanan badan kita. Okay, and then satu lagi salah faham yang kita selalu sangat ingat adalah kalau kita nak kuatkan sistem imun, okay, kalau kita nak kuatkan sistem pertahanan, tak nak bagi cepat sakit, cepat sesama, vitamin C saja the only benda yang kita boleh ambil. Tapi sebenarnya ini adalah salah faham yang selalu sangat orang fikir. Orang kita selalu ingat kalau nak kuatkan sistem imun ni, ambil vitamin C, ambil buah oren je. Sebenarnya bukan vitamin C saja benda dekat bumi ni yang boleh kuatkan sistem immunity. Okay, garam buluh, okay, adalah salah satu sumber yang a good source sebenarnya untuk nak tolong untuk kuatkan kita punya sistem immunity. Okay, garam buluh tu sendiri, dalam buluh tu sendiri, bila dah jadi garam buluh, kandungan garam buluh tu sendiri sebenarnya dia boleh tolong nak kuatkan kita punya sistem immunity. Okay, sebab apa? Sebab dia ada zinc dan juga selenium, dan juga satu lagi bahan aktif dia ada dinamakan hydrogen sulfide. Okay, so ketiga-tiga ni sebenarnya bila kita minum, dia sebenarnya boleh tolong kita punya sistem badan kita, dia boleh tolong sistem badan kita nak lindung daripada jangkitan virus. Okay, ini berdasarkan kajian lah. Okay, memang kajian pun mendapati dalam kandungan garam buluh hydrogen sulfide itu dia boleh tolong sebenarnya sel kita ni daripada senang dapat jangkitan virus. So dia memang bagus untuk kita punya sistem immunity. Sebab itulah kalau macam setengah orang, okay, dia tak nak guna dalam masakan, dia nak minum saja sebab dia nak dapatkan kebaikan untuk sistem immunity tu pun boleh sebenarnya. Okay. So seterusnya dia juga boleh tolong untuk meningkatkan metabolisme badan kita. So kita tahu dekat dalam kita punya garam buluh memang banyak sangat mineral, okay? Dan setiap mineral ni sebenarnya dia berfungsi dia berbeza untuk badan kita. So macam yang gambar awal-awal tadi saya tunjuk, dekat organ kita, dekat badan kita, different organ perlukan different mineral. Okay, lain bahagian perlukan lain mineral. Okay, tapi dekat dalam garam buluh ni dia dah ada semua. Dekat dalam garam buluh ni dia dah ada semua, dia dah cover dah semua mineral-mineral penting tu untuk bagi benefit dekat badan kita. Okay, lagi-lagi dekat fungsi kita punya metabolisme lah. Okay. So yang seterusnya, dia juga boleh tolong untuk detox, okay, untuk bersihkan kita punya badan kita. Okay, so bila orang cakap pasal pembersihan darah ni, kadang-kadang kita macam fikir macam mana nak bersihkan darah ni. Sebenarnya itu adalah salah satu proses kita nak detox badan kita ya. So bila kadang-kadang ni, bila zaman sekarang ni, lagi-lagi zaman sekarang ni, kita sebenarnya tak sedar. Benda yang ada dekat dunia sekarang ni memang kadang-kadang tu dia punya bahan kimia dia tu sangat-sangat bahaya tapi kita tak sedar. Okay, kadang-kadang ni kita tak sedar. So kadang-kadang sebab itulah benda yang kita pakai dekat kita punya kulit pun sebenarnya dia boleh juga efek kita punya sistem dalaman kita. Bukan setakat makanan saja yang kita makan, tapi kita punya surrounding kita punya persekitaran. Okay, macam yang saya pernah mention sebelum ni, lagi-lagi yang dekat kilang ke, yang dekat kerja dekat stesen petrol pump contohnya. Itu adalah persekitaran-persekitaran yang membuatkan kita boleh terdedah dengan bahan-bahan kimia yang banyak tapi kita tak sedar. Okey, bukan setakat makanan saja yang mungkin boleh boleh bagi bahan kimia dekat badan kita, tapi sebenarnya banyak lagi benda-benda tercemar. Jadi bila kita ambil kita punya garam buluh, dalam tu sebenarnya ada mineral. Mineral dalam garam buluh tu dia boleh tolong nak detoxkan badan kita, dia nak buang semua bahan-bahan berbahaya dalam badan ni. Dia boleh tolong untuk detox. Okay, so detox ni dia salah satu benda yang dia buat, okay, dia macam mana dia tolong nak bersihkan kita punya badan tu. Okay, macam mana dia nak tolong, dia tolong bersihkan dengan cara dia nak lancarkan lagi kita punya perlawasan. Kalau before this kita ada masalah sembelit, okay, bila kita makan garam buluh yang ada dengan bahan-bahan mineral ni, garam buluh ni dia boleh tolong juga untuk nak cegah ataupun nak kurangkan risiko kita punya badan daripada dapat sembelit. Okay, kalau sebelum ni untuk orang tu yang selalu sangat masalah tak lawas sebelum ni kalau ada di antara anda yang susah sangat nak membuang
Tapi bila kita makan garam buluh ni, sebabkan dia kaya dengan mineral-mineral ni, mineral semua ni dia boleh tolong nak detox, nak buang balik apa yang tersekat tu, apa yang tersumbat tu, kadang-kadang dia boleh tolong balik untuk melancarkan perlawasan tu balik. Okay, so dia juga boleh tolong nak galakkan pembersihan usus, sebab kita punya usus ni, badan kita ni Tuhan jadikan sistem dalam badan kita ni dia bergerak dengan sendiri, dia berfungsi dengan sendiri. So mineral ni dia boleh tolong nak bersihkan juga, okay, kita punya sistem badan. Dan juga yang terakhir sekali, fungsi detox ni dia boleh tolong untuk nak singkirkan toksin-toksin daripada badan kita. Okay. Alright, so seterusnya dia boleh tolong untuk melindungi daripada radikal bebas. Ini macam yang saya cakap tadilah, okay, dari segi bahan-bahan kimia semua tu dia boleh tolong sebenarnya untuk lindung sel kita daripada kerosakan. Okay, kadang-kadang kita tak sedar tapi sebenarnya bila kita makan makanan yang cukup, lagi-lagi makanan yang kaya dengan mineral ni, dia sebenarnya boleh tolong sel kita daripada rosak. Ataupun dia boleh tolong untuk sel kita, sebab kadang-kadang kita punya sel ni dia jadi cepat, orang kata cepat rosak ataupun cepat, orang kata cepat untuk aging orang kata. Tapi bila kita makan makanan yang kaya dengan mineral ni, dia sebenarnya boleh tolong sel kita tu daripada rosak. Okay. Okay, seterusnya macam yang saya cakap tadi, dia sebenarnya boleh tolong untuk menggalakkan kesihatan usus. So kesihatan usus ni, okay, garam buluh sebenarnya kajian sendiri yang menunjukkan pengambilan garam buluh ni dia bagus untuk kesihatan usus sebenarnya. Okay, so apa yang dia boleh tolong buat adalah dia boleh tolong untuk kita punya dari segi usus kita, lagi-lagi dari segi nak lindung daripada kecederaan usus kita. Okay, so itu adalah antara kelebihan ataupun adalah antara manfaat lah bila kita makan garam buluh ni. Okay, sebab memang dari segi kajian tu sendiri sebenarnya dia boleh tolong untuk nak bersihkan lagi ataupun nak improvekan lagi kita punya usus kita. Okay, dan seterusnya, okay, ini juga dia boleh tolong nak elakkan pertumbuhan sel yang tidak normal. Okay, jadi untuk pengetahuan anda, memang kalau dengan pengambilan garam buluh ni sebenarnya, satu yang orang selalu ingat bila kita makan garam buluh ni, dia sebenarnya nak tolong nak bagi rasa je dekat makanan, tapi dia punya fungsi tu sebenarnya memang sangat-sangat besar. Fungsi mineral tu sendiri sebenarnya yang tolong badan kita ni untuk berfungsi dengan lebih elok, okay? Dan juga fungsi dia tu bukan setakat luaran je, tapi fungsi dalaman juga. Okay, so macam yang saya cakap awal-awal tadi, dari segi kesihatan mulut kita, dia boleh tolong untuk nak refreshkan balik ataupun tolong nak balancekan balik, okay? Lepas tu, dalaman dia pun sama banyak juga dia punya kelebihan dia, okay? Okay, jadi itu saja daripada saya. Ni adalah apa yang saya cakap tadi tu. Sekarang ni memang kita available untuk 20 sachet dengan 40 sachet. Kita dah, orang kata kita dah besarkan kita punya range tu. Okay, sama juga dengan produk kita lain, memang kita buat untuk kita nak make sure semua orang sebenarnya boleh dapat manfaat ni. Lagi-lagi kalau kita ada customer yang baru. Customer yang baru, sangat-sangat elok kalau anda nak bagi dia try Premier Drink yang 20 sachet tu. Sebab orang kata dia sebagai macam trial pack lah. Kalau dia baru nak merasa, kalau dia tak pernah makan garam buluh sebelum ni tapi dia nak cuba, dia pun nak jadikan itu sebagai detox juga, dia nak minum pagi-pagi. Okay, boleh cuba Premier Drink yang 20 sachet sahaja. So baguslah untuk target new customer, nak target new customer, kita bagi dia try 20 sachet dulu. Okay, and then baru upgrade kepada 40 sachet. Okay, dan cooking salt pun kita ada macam biasalah, okay, tapi packaging semua baru. Okay, jadi daripada saya itu saja untuk hari ini. So saya harap anda semua dapatlah sedikit sebanyak gambaran kenapa pentingnya mineral untuk badan kita dan kenapa dekat Shom ni, kenapa kita letak ataupun kenapa kita sangat galakkan kita punya sahaja garam buluh ni untuk kita gunakan dalam kehidupan seharian. Kenapa kita galakkan sangat nak guna untuk masakan, untuk minuman. Jadi itu sedikit sebanyak daripada saya. Saya harap lepas ni, okay, nak pergi prepare makanan buka puasa tu, nak minum apa-apa ke, okay, kalau yang belum masak boleh cuba letak garam buluh, okay, dalam masakan so that kita dapat banyak manfaat untuk badan kita. Okay, jadi itu saja daripada saya. Saya akan serahkan balik kepada kita punya MC Encik Haris.